الفاتح لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الشفاء ولا المساعدة سوء الغيث ورجعتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونيت الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويغفر لنا جميع حوائجنا ويرفعنا في العالمين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين. ونيت الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الدروس الخير والنفع والبركة إن شاء الله. ونيت الفتوح يا رب العالمين لحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء جلاء مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita untuk hadir pada satu kelas ini pada tazkir pada hari ini, hari Jumaat, hari yang penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kelebihan salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang kitab Dalailul Khairat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kitab Dalailul Khairat adalah salah satu kitab yang ada di dalamnya salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kitab ini penuh dengan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam di dalamnya tentang salawat. Tentang salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kelebihan untuknya. Dan ada banyak kelebihan tentang salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan pada salawat ala Nabi alaihi salatu wasallam adalah imtithalan li amrillah. Dikira adalah mengikut pada minta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Jadi imtithalan li amrillah, mengikut pada minta Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk salawat, jadi kita salawat ala Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ada pada ulama yang kumpulkan untuk kelebihan pada salawat adalah fadilat tentang salawat ataupun kelebihan pada salawat lebih daripada 50 100 pun ada yang tulis tentang kelebihan pada salawat. Minha azkur ba'daha, saya sebut adalah sedikit daripadanya adalah satu adalah imtithalan li amrillah yang tadi kita sebut mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pada muwafaqat yang kedua adalah untuk موافقة الملائكة في الصلاة على النبي، موافقة الله وملائكته، يعني موافقة dengan Allah Subhanahu wa taala salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa malaikatihi, dan malaikat pun salawat, jadi kita pun salawat. Nah, juga di antara pada kelebihannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat untuk orang yang salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 10 darajat, 10 darajat. Dan adalah yuktub lahu 10 hasanat, Allah Subhanahu wa taala tulis untuknya 10 pahala. Dan juga adalah tumha anhu 10 sayiat, dan pada dosanya 10 dosa. Naam. Wa turja ijabatu da'watihi, adalah juga di antara kelebihan pada salawat adalah Allah Subhanahu wa taala menerimakan doanya. Kerana apabila orang mula doanya dengan salawat dan khatamkan juga dengan salawat,
Allah Subhanahu wa taala karim. Allah Subhanahu wa taala terima doa, terima salawat, jadi tak akan tinggal yang di antara dua salawat itu. Allah Subhanahu wa taala pun akan sampaikan biiznillah Subhanahu wa taala. Naam. Annaha sababan li syafaatihi. Salawat itu adalah sebab untuk apa? Mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insya-Allah kita akan sebut satu-satu. Naam. Yang ke-10 adalah sebab li ghufrani dzunub. Wasatrul uyub adalah di antara salawat itu adalah juga dikira di antara sebab untuk mendapat keampunan, ha, pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adalah yang 11 adalah nah sebab di kifayatil abdi ma ahammahu, untuk cukup bagi orang apa yang dia susah hati dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia cukup. Naam, apa yang dia susah dengan salawat, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Naam. أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم, adalah kira salawat itu di antara asbab yang bagi kita pun dekat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum min manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum alayya salat, atau kama qala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara hadis, orang yang paling dekat padaku di hari kiamat orang yang banyakkan salawat dan salam atasku. Naam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah kama qala. Naam, seperti hadis ini. Naam, dan juga adalah hadis yang seterusnya, kelebihan seterusnya adalah annaha taqum maqam as-sadaqah. Zikir, semua zikir zikrullah adalah juga dicari, jadi di antara sedekah untuk kita. Jadi juga salawat itu jadi di antara pun adalah sedekah pada kita. Naam. Anha sabab liqada'il hawaij. Ha. Di antara sebabnya adalah, di antara kelebihannya adalah sebab liqada'il hawaij, menyampaikan hajat. Yani seperti mana dalam hadis, apabila seorang sahabat kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak jadikan pada salawatku atasmu ya Rasulullah. Last dia kata, orang itu kata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aj'alu laka kulla salati, jadikan semua mataku adalah untuk salawat. Ha? Yani Nabi alaihi salatu wasallam kata padanya adalah akan selesai pada kesusahan dan sampaikan hajat kamu, dan Allah akan ampunkan dosa dosa kamu. Subhanallah. Naam. Naam. أنها سبب لصلاة الله وملائكته على المصلي. apabila kita salawat, والصلاة من الله، الله يصلي علينا أيضا، والملائكة. الصلوات daripada Allah Subhanahu wa taala adalah rahmah. والصلاة من الملائكة adalah istighfar. والصلاة من العبد تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى الدعاء، معنى adalah دعاء. Itu adalah maksud الصلاة. وأنها سبب نعم zakat musalli wa tahara lahu, yani adalah maksudnya sebab di antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kelebihan pada salawat itu juga adalah sebab untuk orang-orang jadi, senang cakap, bersihkan hatinya. Hatinya bersih, orang yang baik, orang yang suci. Ha? Di antara asbabnya adalah salat. Ha? Salat ala Nabi itu adalah kelebihan. Ya, adalah juga akan bagi orang yang sentiasa bersalawat, akan bagi dia seperti itu keadaannya. Naam. Ana sebab li tabsyiril abdi bil jannah. Sebab untuk qabla mauti, adalah sebab untuk menyampaikan pada orang itu, bagi adalah husnul khatimah, maksud pada orang beri badannya husnul khatimah. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. أنها سبب نعم للنجاة من أهوال القيامة. أنها سبب لنفي الفقر عن المصلي عليه صلى الله عليه وسلم. Ada banyak daripada kelebihan pada solawat ini, bukan sikit, satu ataupun dua. Ada banyak tentang kelebihan pada solawat. Seperti mana kita sebut, yang pertama adalah mula dengan apa? Imtisalan li amrillah. Allah SWT suruh kita untuk solawat, jadi kita pun ini adalah imtisalan kepada Allah SWT. Kita salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang satu hari dalam keadaan gembira, dan dia al-bushra tura fi wajhi, yani tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam macam gembira sangat, dari mukanya nampak macam gembira sangat. Faqala innahu ja'ani
Jibril alaihi salam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang padaku malaikat Jibril. فقال أما ترضى يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة. Wahai, kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu rida setiap orang yang salawat daripada umatmu adalah akan salat atasnya 10 kali. ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. Dan setiap orang yang salam daripada umatmu akan salam kepadanya pada 10 kali. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam surah, gembira disebabkan itu. Sebab apa? Sebab setiap orang yang salawat akan dapat kelebihan seperti mana kita sebut. Dan juga di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas bi aktsaruhum alayya salat. Awlan nas bi, orang yang dekat padaku nanti di hari kiamat, itu adalah siapa orang, dan bukan orang dekat padaku di akhirat nanti, itu adalah siapa orang yang banyakkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. نعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقل عند ذلك أو ليكسر. Nabi SAW pun sabda adalah, barang siapa yang dia salawat atasku, maka malaikat akan salawat atasnya. Tadi kita sebut apa maksud salawat pada malaikat, adalah maksud pada salawat pada malaikat istighfar, yakni malaikat istighfar padamu selama kamu salawat. Madama yusalli alaih falyuqil inda dhalika. Naam, maka di masa itu dia ikut badannya, nak banyak, nak kurang ataupun nak banyak. Jadi banyakkan salawat, itu di antara sebab untuk dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, na'am, بحسب المرء من البخل أن أذكر عنده ولا يصلي عليه. Maknanya di antara tanda orang bakhil, waliyazubillah, adalah orang yang disebut di hadapannya nama baginda Nabi Muhammad SAW tapi dia tidak salawat. Itu adalah di antara sifat orang bakhil, waliyazubillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan juga baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, aksiru salat alayya yawmal jum'ah. Banyakkanlah baca salawat pada hari Jumaat. Dan juga di antara hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati kutibat lahu 10 hasanat wa muhiyat anhu 10 sayyi'at. Barang siapa yang salawat pada umatku adalah man shalla alayya min ummati, barang siapa yang salawat daripada umatku atasku adalah kutibat lahu 10 hasanat. Allah Subhanahu wa taala tulis untuknya 10 pahala. Wa muhiyat anhu 10 sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala mentolakkan 10 dosa daripada dosa orang yang salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan juga di antara hadis, barang siapa yang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengqala hina yasma' al-adhan wal iqamah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Naam. أو اللهم رب هذه الدعوة النافعة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. Barang siapa yang baca doa yang maksur, doa yang masyhur adalah selepas azan ataupun selepas iqamat yang tadi kita sebut, maka dia akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Naam, adalah banyak tentang hadis tentang kelebihan pada salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الإمام نعم قال الإمام أبو سليمان الدراني kata, من أراد أن يسأل الله حاجته فليكسر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Barang siapa dia nak hajatnya, dia ada hajat yang penting, dia nak hajat itu sampai, nak hajat itu dapat, adalah maka dia banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم يسأل الله حاجته وليختم بالصلاة على النبي. Kemudian selepas dia banyak salawat adalah tanya Allah Subhanahu wa taala, apa hajat kamu, doa maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatamkan dengan apa?
dengan salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah yaqbalu salataini wa huwa akramu min an yada'a ma bainahuma. Sesungguhnya Allah SWT menerimakan dua salawat yang di awal dan di akhir, dan Allah SWT tak akan tinggalkan yang ada di tengah-tengah. Itu adalah doa kita. Allah SWT akan terimakan doa ini. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Naam. Allahumma salli alaika ya Sayyidi Rasulullah. Ada banyak juga tentang hadis baginda Nabi tentang kelebihan pada salawat. Ada daripada hadis-hadis juga yang hadis boleh kata kita kena faham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara hadis yang panggil hadis sahih. Ada yang di antara hadis panggil hadis hasan. Ada yang di antara hadis yang panggil hadis dhaif. Naam. As-sahih wal hasan la ishkala fihi. Tak ada masalah badani yang sahih dan hasan. نعم. لا لكن الضعيف حديث yang ضعيف kita adakah boleh amalkan dengannya ataupun tidak tentang apa-apa yang berkaitan selain pada yani al-awamir wal nawahi, selain pada benda yang adalah uh, dilarang buat ataupun untuk buat, contohnya mengikut pada syariat, pada akidah dan sebagainya, adalah semua kena hadis-hadis yang sahih. Tetapi pada fadailil a'mal, pada kelebihan fadilat al-amal, boleh amalkan hadis yang dhaif fi fadailil a'mal. Yani kadang-kadang ada pada hadis-hadis yang mungkin isnadnya tak kuat, mungkin isnadnya tak kuat, tapi mana hadis itu betul juga. Jadi dalam bab ini adakah boleh amalkan dengan hadis ini? Yu'mal fihi fi fadail al-amal. Maknanya kita amalkan dengan kelebihan adalah menambahkan. Macam contohnya ada banyak-banyak pada hadis-hadis yang seperti itu. Maknanya boleh kita amalkan, tetapi adalah darajat hadis itu adalah kira di antara hadis yang dhaif. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Naam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال عليه الصلاة والسلام: ليردنا على الحوض يوم القيامة أقوام ما أعرفهم إلا بكثرة الصلاة عليك. Di hari kiamat akan datang kepada haud laga adalah untuk minum daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari tangan ya Allah makrimna ya Rabbal Alamin. Ya Allah bagi kita jadi pada golongan orang itu ya Allah. Di masa itu alal haud di hari kiamat adalah kaum-kaum datang pada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk minum air daripada al-haud. Jadi di masa itu adalah Nabi SAW bagi tahu ma'arifuhum illa bi kasrati salat alaihi. Nabi SAW kenal orang itu disebabkan orang itu banyakkan salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi subhanallah, Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ya Allah jadikan kita daripada golongan yang banyak salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hmm. Ada kelebihan tentang kelebihan banyak pada salawat, khususnya pada hari Jumaat ini. Man shalla alayya yawm al-jum'ah mi'ata marra jaa yawm al-qiyamah wa ma'ahu nur. Law qusima dhalika an-nur na'am bain al-khalqi kullihim lawasi'ahum. Na'am. Pada hari Jumaat, barang siapa yang dia salawat 100 kali datang pada hari kiamat dan ada dengannya cahaya. Kalau cahaya itu dibagi-bagikan kepada semua makhluk di masa itu, kullahum lawasi'ahum, akan cukup untuk semua. Ini adalah di antara hadis-hadis yang apa mengajak kita untuk membanyakkan dan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narja' ila, kita balik pada tajuk kita itu adalah Kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat adalah di antara kitab yang boleh kata la yakhlu bait minhu fi zaman as-sabiq. Dahulu setiap rumah ada di dalamnya kitab Dalailul Khairat.
Ana azkur al-faqir azkur, saya ingat di masa dulu dekat Syria, saya di Syria, adalah kitab yang kita nampak banyak pada keluarga kita yang guna amalkan adalah kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat ini adalah kitab untuk terangkan kitab Dalailul Khairat. Dia adalah syarh. Tapi Dalailul Khairat ini tak banyak. Dia adalah lebih kurang 163 muka surat, lebih kurang macam tu, 161 ataupun 63 satu muka surat. Subhanallah. Kitab ini tak banyak. Dalamnya ada apa? Ada salawat. Semua dengan salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Dalailul Khairat ini di antara kitab yang kumpulnya dalamnya salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada semua kebanyakan ada dalil untuknya. Yani makhudha ada dalil-dalil untuknya dan juga adalah kebanyakan pada salawat yang kita di zaman ini pun banyak pada orang yang amalkan, masya-Allah. Alhamdulillah kitab ini di masa dahulu kita seperti mana tahu ada lajna ataupun dipanggilkan uh, macam berjabat untuk berjabat ataupun sebahagian pada orang yang mengumpulkan kitab-kitab turas, kitab-kitab yang dahulu. Jadi ada pada ulama yang kata mencari dalam makhtutat, dipanggil makhtutat. Apa maksud makhtutat? Yang ni kitab yang turas yang umurnya berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Ha? Kitab itu adalah di antara kitab-kitab yang banyak tengok daripada makhtutat, kitab-kitab turas ada ataupun kitab-kitab yang lama adalah kitab Dalailul Khairat. Subhanallah. Di Turki itu adalah memang orang banyak mengamalkan tentang kitab Dalail Khairat. Hatta fil Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, Syekh Muhammadin bin Dahlan adalah seorang mufti untuk dekat Saudi kalau tak silap. Dia kata kitab yang ada di Masjid Nabawi dulu apabila dia masuk ke situ di zaman dulu awal dia masuk ke situ, dia kata ada dua, Kitabullah Al-Quran Al-Karim dan kitab Dalailul Khairat di dalam Masjid Nabawi. Banyak ada kitab Dalailul Khairat. Tapi subhanallah al-an di masa ini tidak ada kitab Dalailul Khairat di dalam Masjid Nabawi. Tak nampak lagi. Sampai ada daripada guru-guru orang itu yang cakap macam-macam tentang kitab itu, tak boleh guna, tak boleh apa, macam-macam ada kita dengar. Seperti mana saya terangkan kelebihan, saya nak juga sampaikan pada kamu semua adalah ada daripada orang-orang kata jangan gunakan kitab ini, tak perlu kita gunakan salawat khas seperti ini, kita salawat hanya salawat Ibrahimiyah. Ada yang kata seperti itu. Yani dalam bab ini kalau orang suka seorang, dia akan pujinya macam-macam. Dalam kitab ini ada kata-kata puji kepada Nabi Muhammad SAW, sebut kelebihan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Allah SWT izinkan kepada seorang ulama namanya Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Thamlali Naam Al-Sharif Al-Hasani adalah untuk kita tulis kitab ini, kitab Dalail Al-Khairat. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ja'ala li hadzal kitab al-qabula fil ardi wa fis sama'. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kitab ini menerima semua ahli bumi ini semua terima kitab ini. Alhamdulillah, ramai pada orang yang amalkan kitab ini dalam hidupannya. Dan anak azkur, saya ingat di masa saya kecil adalah ada majlis di kawasan saya, kawasan rumah saya dekat sana, dikumpulkan oleh uh, macam grup perempuan. Mak saya pergi majlis. Mak, pergi mana? Pergi majlis salawat. Dia pergi hadir satu majlis dekat apa panggil, satu keluarga namanya daripada Bait Ustuani kita panggil orang itu, masya Allah, jazakumullah khairan. Semoga Allah SWT kalau dia masih lagi ada orang itu makcik itu, semoga Allah SWT panjangkan umurnya lagi. Semoga dia sihat dan afiat insyaAllah kalau dia masih lagi ada. Subhanallah, orang itu dikumpulkan ahli kawasan kita setiap hari Rabu kalau tak silap. Dia Rabu ada majlis salawat. Setiap hari Rabu dia buat majlis salawat. Di antara amalan dalam majlis salawat itu membaca kitab Dalailul Khairat. Dia baca kitab salawat. Dia baca kitab salawat ini dan amalkan.
Subhanallah. Ini adalah di antara amalan. Dan saya ingat di masa di Syria pun banyak pada orang kata kalau ada masalah ambillah kitab Dalailul Khairat. Ha? Bacalah kitab Dalailul Khairat. InsyaAllah dengan berkat salawat Allah SWT akan sampaikan hajat kamu. Baik. Apa kisah tentang kitab Dalailul Khairat ini? Ada kisah untuknya berkata adalah Imam Jazuli rahimahullah taala ada satu masa dia di satu tempat dan di masa itu dia nak ambil air daripada bir ataupun tempat yang ada air telaga. Nah, nak ambil air dari situ. Jadi nampak air tu jauh tak boleh nak ambil, tak senang, tak ada benda yang untuk nak ambil. Jadi menjumpakan dengannya seorang wanita, seorang perempuan kecil yang tengok dia dalam keadaan seperti itu, yang dia perempuan itu tengah menjagalah kambing. Nah, tar'al ghanam. Kalau dia datang ke situ dan dia apa buat? Dia ludah dekat tempat yang ada air itu, kemudian air itu naik ke badannya. Subhanallah. Ini adalah di antara kisah yang cakap tentang bab ini ya. Jadi apabila naik ayat itu, Imam Jazuli rahimahullah taala tanya badannya, bagaimana kamu sampai tahap seperti itu? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi ayat itu naik seperti ini. Maksudnya kamu buat sampai air naik seperti ini. Dia kata bikasrati salati ala nabi, disebabkan banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka imam itu, Imam Jazuli adalah dia lepas itu dia i'takif ala kitab salawat. Dia adalah ambil satu masa khas, dia duduk fokus pada apa? Untuk tulis salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dapat adalah tulis salawat ini semua tulis. Ini adalah di antara kisah yang masyhur. Yang kata tentang kitab salawat, kitab Dalailul Khairat yang kita dengar, dan ada yang kata adalah imam ini tulis kitab ini tanpa kisah ni, Allahu a'lam betul ke tidak. Jadi ada yang kata tak syarat pada bab ini, yang penting adalah kitab ini kitab apa? Kitab yang penuh dengan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ini adalah di antara kisah yang masyhur yang kita dengar daripada ramai pada guru-guru yang ceritakan tentang bab ini, dan ada pada guru kata tak, hadis kisah ini adalah tidak perlu diceritakan, adalah sebab yani aham syai' al-an al-muhim apa yang penting adalah kitab ini penuh dengan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini adalah muqassam ila aqsam, ada bahagian-bahagian untuknya. Saya insyaAllah akan tunjukkan pada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya buka daripada website supaya mudah kalau ada orang nak tengok daripada internet pun boleh. Uh, Kitab ini al-asah, yang baik. Macam saya ada kitab ni, dan juga ada kitab-kitab yang lain. Nah, ada website ni dia tulis di dalamnya kitab Dalailul Khairat. Ada dalamnya kitab Dalailul Khairat. Sekejap saya share audio sekali. Jadi mudah-mudahan kamu semua dapat manfaat pada bab ini. Nah, dalam kitab ini adalah dia ada bagi bahagian-bahagian. Kitab Dalailul Khairat disusunkan adalah bahagian pertama. Dia mula wiridnya dengan apa? Daripada wirid hari Isnin. Mula dengan hari Isnin. Pada setiap hari ada satu bahagian. Isnin ada satu, Ahad satu, mengikut pada hari-hari minggu semua. Nah, dan juga adalah dahulu dia kitab ini mula dengan apa? Dengan adalah dia doa, dan adalah kemudian dimula dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dibacakan. Asalnya kitab ini ditulis juga seperti itu, adalah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua itu termasuk dalam salawat. Macam apabila kita sebut
Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamid sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa kali banyak kita berulang-ulang salawat. Semua nama baginda Nabi Muhammad SAW kita akan sebut. Ada di antara ulama yang kumpulkan lebih daripada itu. Macam dekat sini kita ada 201. Ada yang pada ulama kumpulkan nama-nama untuk baginda lebih daripada itu. Jadi Alhamdulillah. Juga selepas itu adalah mula dengan niat. Apabila mula dengan niat, lepas niat dah baca adalah mula dengan hizib-hizib yang pertama. Macam contoh ni hizib pertama. Kita akan baca sama-sama insya-Allah. Nanti kita akan baca semua kitab ini dimulai pada hari Isnin yang akan datang insya-Allah. Mulai pada hari Isnin yang akan datang kita akan mula pada kitab ini. InsyaAllah SWT kita akan cuba baca banyak pada kitab ini pada mula pada hari Isnin. Kalau dapat insyaAllah kita buat pada hari Ahad, mungkin kita buat bahagian nama Allah SWT dengan nama baginda Nabi Muhammad SAW kita baca sama-sama. Kemudian insyaAllah supaya pada hari Isnin kita mula daripada bab pertama itu pada hari Isnin mengikut tertib. Isnin kita baca yang Isnin Bunia. Selasa kita baca yang Selasa Bunia. Baik. Kitab ini lama ke kita kena baca? Tak, sekejap. Dia boleh kata satu bahagian lebih kurang setengah jam, 20 minit ataupun setengah jam. InsyaAllah SWT kita akan baca sama-sama. Kitab ini ada terjemahan ataupun tidak? Kitab ini dalam saya syari hari itu dalam website jumpa dalam bahasa Indonesia mungkin ada. Dalam bahasa Indonesia ada terjemahan. Bahasa Inggeris ada. Dekat Malaysia kalau tak silap saya cari tapi dia tak ada PDF. Ada orang di Malaysia pun yang jual kitab Dalailul Khairat. Nanti kita cari insyaAllah. Yang jual kitab Dalailul Khairat dengan terjemahan. Ada juga yang tulis kitab itu. Boleh kita insyaAllah cari benda ini. Ada manfaat biiznillah bagi orang yang nak faham maknanya. Sebab saya rasa kalau kita nak baca terjemahan sekali mengambil masa banyak, tapi insyaAllah nanti kita tengok pada tim Baitul Furqan macam mana kalau insyaAllah orang tu ready boleh insyaAllah untuk baca terjemahan sekali, insyaAllah kita baca terjemahan. Hanya saya risau sikit untuk nak baca terjemahan. Kenapa risau sikit? Sebab kitab ini kita dalam bahasa Arab kadang-kadang ada pada jenis-jenis salawat maknanya luas sangat, bukan maknanya sikit. Jadi subhanallah apabila pada terjemahan kena tengok siapa yang terjemah. Siapa yang bagi terjemahan. Tapi insya-Allah fi hadhihi majalis dalam majlis-majlis yang akan datang insya-Allah kita baca kitab ini kullu majlis fihi salat ala nabi. Semua majlis kita adalah salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Contoh pada hari Isnin nanti kita nak baca ini. Kita akan salawat lebih kurang dalam 51 jenis salawat. 51 jenis salawat kita akan sebut sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berulang. Jadi semua ini adalah kita akan baca sama-sama. Dalam website ini bagi orang yang mungkin nak amalkan kitab ini dia tak tahu macam mana nak amalkan ataupun dia ada kesusahan pada bacaan, tak tahu macam mana nak baca, boleh kalau nak kita buka audionya. Macam setiap satu kita boleh buka audionya. Macam contoh ni. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Untuk mengikut bacaan yang tadi, dia baca slow satu-satu. Dia baca dalam masa berapa? 25 minit untuk wirid hari Isnin. Seperti itulah untuk setiap hari. Macam contoh hari yang seterusnya. Pada hari Selasa nanti, insya-Allah pun dalam 22 minit. Jadi maknanya benda ni adalah taklah panjang sangat. Dan semua ada salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW.
InsyaAllah Ta'ala kita kitab ini akan mula bacaannya daripada hari Isnin yang akan datang insyaAllah. Mungkin kita buat sebelum itu pada hari Ahad adalah buat permulaan, atau kita terus pada hari Isnin terus mula bacaan nama dengan nama baginda, nama Allah, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian salawat, kemudian nama baginda, kemudian mula pada hari Isnin insyaallah sempat juga, tak lama sangat. Boleh mungkin kita ambil daripada 6.30 mula mungkin sampai 8 insyaallah, mungkin selesai biiznillah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami ajakkan kepada semua yang hadir dengan saya di Bait Al-Furqan untuk join untuk majlis salawat. Nak panggil majlis salawat. Ini bukan kelas. Ini adalah namanya majlis salawat. Majlis untuk salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Dan juga kita akan ada guru jemputan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akan jumpa beberapa guru yang hadir dengan kita biiznillah. Jadi mungkin insyaAllah mungkin kita ada jumpa 2 kali akan jumpa guru. Ada 2 guru kita akan jumpa insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selepas kita baca wirid hari itu, dia sampaikan tazkirah sikit tentang kitab ini. Kitab ini adalah banyak ada kelebihan tentangnya. Saya pun harap insyaAllah pada semua pelajar Bait Al-Furqan amalkan juga dengan kitab ini. Subhanallah. Dan juga mudah-mudahan Allah SWT izinkan untuk kita untuk baca kitab ini pada setiap hari Jumaat juga. Adalah di antara guru-guru kita Syekh Yusri Jabir Hafizullah Ta'ala. Syekh Yusri Jabir bagi tahu kepada pelajarnya, dikata kitab Dalailul Khairat, saya ingat dulu ayah saya pada setiap hari Jumaat duduk baca kitab ini semua dari awal sampai akhir. Dibaca kitab ini semua dari awal sampai akhir pada hari Jumaat. Ini adalah pun kelebihan pada kitab-kitab ini, banyak salawat. Mungkin kadang-kadang kita nak duduk salawat atas Nabi SAW. Kita tahu satu jenis salawat, 2, 3, 10. Dalam kitab ini adalah terlalu banyak pada jenis-jenis salawat. Jadi ini peluang untuk kita amalkan biiznillah SWT. Baik, mungkin ada orang kata janganlah amalkan dengan dalam bab ini. Tak payahlah baca kitab salawat macam tu. Baca salawat biasa je. Salawat Ibrahimiyah dan sebagainya. Jawapan untuknya, kalau kamu nak tambah, tambah. Kamu tak nak tambah, dah. Tak payah komplain. Kata tak payah baca. Nabi SAW tak buat macam ni. Ini kata mulia-mulia kepada Nabi SAW. Yani tak ada masalah pada ni. Dan ramai pada ulama. Kalau kita rujukkan, saya rasa mesti adalah daripada mufti dekat sini di Malaysia dan sebagainya, mesti dia ada cakap tentang bab kitab Dalail Khairat. Ramai pada ulama yang mengikut pada manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dan mengikut pada pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak ada masalah dengan kitab ini. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Naam. Nanti insya-Allah saya akan buat terjemahan ataupun kita akan ceritakan tentang Imam Jazuli semua kisahnya. Kita akan bagi dengan ringkas-ringkas poin-poin insya-Allah. Biiznillah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ada manfaat untuk semua insya-Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Yang hari ini nak sampaikan, ini nak sampaikan pada semua. Mudah-mudahan ada manfaat biiznillah untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, kita hari Jumaat kita ada kelas tadabbur untuk Al-Quran. Tapi ingat, kita buat bermulaan pada kitab Dalailul Khairat ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala in kataba lana fil umri baqiyah, jika Allah Subhanahu wa taala untuk kita ni adalah pada hari Isnin, insya-Allah kita akan baca kitab ini semua. Yani fastabiqul khairat, ini adalah benda yang baik insya-Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita baca sama-sama. Kitab ini ada isnad untuknya, ada isnad juga untuknya. InsyaAllah saya akan bagi isnad kitab ini kepada semua. Alhamdulillah saya sudah dapat ijazah kitab ini daripada lebih pada satu guru. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah saya akan beri ijazah pada orang yang hadir dengan kita. Nanti kitab Syama'il pun akan ada ijazahnya. Saya akan bagi kepada siapa yang hadir dengan kita untuk kitab Syama'il. Dan juga insyaAllah selepas habis kitab ini kita akan bagi ijazah juga kitab ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Nanti insyaAllah kita akan ada majlis maulid di akhir bulan ini insyaAllah.
kita akan ada maulid, maulid Rasulullah SAW. Kita buat maulid di Bait Al-Furqan. Dijemputkan semua insya-Allah siapa yang berminat untuk join dengan kita. Maulid ini insya-Allah kita niat nak buat maulid yang besar biiznillah subhanahu wa taala, jumpukan ramai pada pelajar dan juga ada pelajar-pelajar yang sudah tamat khatam Al-Quran. Kita akan beri sijil untuknya di masa majlis khatam insya-Allah. Jadi kita majlis yang akan datang, majlis maulid yang akan datang di hujung bulan ini iaitu majlis khatam Al-Quran Al-Karim akan ada di dalamnya. Yang kedua, khatam kitab Syama'il. Yang ketiga, khatam kitab Dalailul Khairat dalamnya. Dan juga adalah raikan pada pelajar-pelajar yang uh, tamatkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, kira majlis Rasulullah SAW, majlis untuk maulid baginda Nabi Muhammad SAW ada dalamnya benda-benda yang saya sebut tadi. Jadi saya ajakkan pada semua, jumpukan semua untuk hadir insya-Allah dengan kita biiznillah. Dan juga kita membuka peluang di Bait Al-Furqan dengan ucapan terima kasih banyak kepada semua yang join dengan kita di Bait Al-Furqan dan membantu kita selama ini untuk luar-luarkan tentang kelas dan sampaikan iklan-iklan kita kepada ramai orang. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah SWT terima pada semua dan semoga insya-Allah jadi saham untuk akhirat untuk kamu semua biiznillah SWT. Kami buka peluang juga pada siapa-siapa juga yang berminat untuk nak join dengan kita di Bait Al-Furqan untuk ada saham dalam bab ini untuk majlis ini pada infak kepada majlis. Kita buat majlis ini kita akan ada jemputan guru-guru dari luar dan juga ada majlis maulid, ada kumpulan qasidah, ada makan minum. Jadi insya-Allah kita buka peluang pada siapa-siapa yang nak join dengan kita. Insya-Allah ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan insya-Allah jadi amalan ini saham untuk akhirat untuk kita semua biiznillah subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah kita akan jumpa pada permulaan kitab ini pada hari Isnin insya-Allah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Nanti tunggu iklan untuk kitab ini akan maklumkan hari apa. InsyaAllah kita akan mula. Kita akan bagi iklan poster sekali dengan link insyaAllah. Boleh share dengan kawan, sahabat dan keluarga insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kamu semua biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام Waalaikumsalam ورحمة الله warahmatullahi وبركاته. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Syekh. kasih banyak. بارك الله فيكم. الحمد لله. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Salam. الحمد لله. Terima kasih. sama بارك الله فيكم.